Salam sejahtera. Anda bersama Brother Fai THC di channel Malam Mistik. Sebuah segmen audio dan video kisah seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Tolong sepi. Aku sakit. Aku tersiksa. Tolong aku. Abu. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya R.S. Suzy. Kisah yang bertajuk Khilaf. Dibesarkan sebagai anak kampung, Abu Bakar Siddiq atau nama gelaran kampungnya Abu, nekat untuk berhijrah ke Kuala Lumpur demi mencari rezeki serta pengalaman dalam hidup. Mendapat tawaran bekerja sebagai kerani am di syarikat swasta terletak di tengah ibu kota yang sibuk. Abu mengenali Izwan. Izwan adalah anak kepada pemilik syarikat yang Abu kerja, dan Wan juga antara salah satu pekerja di syarikat milik ayahnya itu. Izwan adalah pembantu pengurus di bahagian kewangan syarikat di Kuala Lumpur. Abu menyewa sebuah rumah teres satu tingkat dan tinggal seorang diri. Disebabkan sedang menyesuaikan diri dengan suasana baru, Abu tidak mempunyai kenalan dan hanya Izwan saja kawan yang baru dia kenali. Perwatakan Izwan jauh berbeza dengan Abu, si anak kampung. Izwan berasal dari Kuala Lumpur, anak bandar lah katakan. Watak dan personaliti Izwan memang gaya anak-anak dari keluarga berkemampuan. Senang kata, asal dari orang berada. Kehidupan yang agak sosial dan bebas mengalir dalam jiwa si Wan yang berdarah muda. Aktiviti hariannya selepas kerja adalah enjoy. Kelab-kelab hiburan menjadi tempatnya menghabiskan kepekatan malam meneguk air arak. Berfoya-foya bersama wanita seksi untuk dijadikan habuan nafsu serakahnya. Dan sebut saja perkara-perkara sumbang lain, memang tertulis dalam aktiviti kehidupan sosial Izwan. Oleh kerana Wan hanya seorang kawannya, Abu pun turut terjebak dengan kehidupan bebas Wan. Watak ala-ala kampung boy berubah secara drastik kepada anak muda liar dan sosial melampau. Izwan yang kedua ibu bapanya sibuk dengan perniagaan masing-masing menjadi mesra dan rapat dengan Abu. Akhlak keagamaan pun ditolaknya tepi. Setiap malam, rumah sewa Abu dijadikan pot maksiat. Maknanya tidak. Setiap kali berkenalan dengan wanita di dalam kelab, Wan dan Abu akan memperdaya mereka hayal dalam kemabukan arak diminum mereka, lalu membawa mereka pulang untuk melepaskan nafsu binatang Wan dan Abu. Persekitaran tempat rumah sewa Abu pula diduduki bukan di kalangan bangsa Melayu, tetapi golongan warga asing dan bangsa-bangsa lain. Makanya
tiadalah jiran atau penduduk kawasan yang ambil kisah gejala aktiviti jijik mereka berdua. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Terjadi satu kemalangan ngeri melibatkan kereta yang dipandu laju Izwan dalam keadaan mabuk bersama Abu. Terbabas, merempuh pembahagi jalan, lalu masuk ke jalan bersebelahan dan merempuh lori simen bertentangan semasa mahu menghantar Abu pulang ke rumah sewanya. Malam itu, entah apa angin siwan tidak mahu mengajak mana-mana wanita bersama mereka. Buang tebiat agaknya, berubah menjadi baik pula siwan. Akibat dari kemalangan menimpa mereka, Abu mengalami luka-luka parah di muka serta kaki kanan. Tulang rusuknya pula patah 3 serta bahunya tertusuk besi bahagian kereta. Tembus. Izwan meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di bahagian kepalanya. Pihak bomba dan penyelamat bertungkus lumus mengompil badan kereta yang remuk teruk. Rupa kereta serupa tin sardin yang dipijak-pijak ranap. Setelah dapat mengeluarkan mayat Izwan dan tubuh Abu yang terkulai layu tersepit di bahagian tempat duduk penumpang, mayat Izwan dimasukkan ke dalam beg plastik hitam dan dibawa ke hospital PPUM oleh truk polis untuk pihak forensik membedah siasat. Manakala Abu dibawa ambulans ke hospital yang sama untuk rawatan. Abu koma dan berada di ward zone kritikal atau ICU. Setelah hampir 2 minggu berada dalam keadaan koma, sudah tiba masanya Abu sedar dari tidur lenanya dan bersedia untuk lalui kejadian menakutkan yang akan menghantuinya tidak lama lagi. Abu membuka kedua-dua matanya perlahan-lahan. Terasa perit menusuk bola matanya dengan sinaran cahaya dari lampu siling wad. Aku kat mana ni? Aku kat mana ni? Bunyi dari sistem peralatan medikal pernafasan membingitkan telinga Abu. Dia ingin bangun dari katil dan bebas daripada belitan wayar-wayar serta tiub-tiub yang ada di badannya. Rimas. Aduh, bisanya badan aku ni. Semak pula benda-benda ni lah. Abu merungut. Encik. Syukur Alhamdulillah Encik dah sedar dari koma yang agak lama. Maaf. Tolong jangan bergerak Encik. Nanti terjabut wire drip tu. Encik, tolong bawa bertenang ya Encik dan baring. Saya akan panggil doktor untuk memeriksa prestasi kesihatan Encik. Sebentar ya. Seorang jururawat yang kebetulan berada di dalam wad ICU itu menegur Abu yang seperti kera kena belacan. Tidak reti duduk, diam walaupun berada dalam kesakitan. Jururawat bertugas tersebut sedang mengemas rapi katil kosong yang petang tadi pesakitnya meninggal dunia akibat jantungnya gagal berfungsi. Jururawat itu pun meninggalkan Abu yang baring melihat siling, kaku dan resah. Doktor yang diiringi 2 orang jururawat datang memeriksa Abu. Doktor telah membuat keputusan mencabut wayar-wayar alat bantuan pernafasan dan lain-lain lalu diarahkan untuk Abu ditukar ke wad biasa. Malangnya, malam itu tiada katil kosong di wad biasa dan Abu terpaksa berseorangan di wad ICU itu sehingga ada katil kosong untuknya. ICU. Entah sudah berapa banyak nyawa melayang di situ kan?
Abu turun dari katil dan berjalan langkah demi langkah, menggunakan tongkat penyokong yang dikepitkan di celah kiri kanan ketiaknya untuk membantunya bergerak kerana kaki kanannya yang patah telah disimin agak tegak. Abu menuju ke tandas yang tersedia dalam wad ICU itu. Di dalam tandas, Abu melihat wajahnya di cermin. Wajahnya sana sini ditampal plaster. Di sebalik plaster itu ada benang jahitan, luka-luka besar yang menganga masa kemalangan hari itu. Kedeng. Bunyi pintu wad dibuka dan dilepaskan. Kemudian pintu secara automatik tutup sendirinya. Itu bermaksud ada yang masuk ke dalam wad ICU di mana Abu berada. Itu mesti jururawat nak beritahu aku dah boleh pindah wad tu. Bisik hati kecil Abu dengan penuh yakin. Abu pun membuka pintu tandas dan keluar tergesa-gesa. Keheranan, seluruh wad gelap, hanya bertemankan satu lampu siling yang agak tegak atas katilnya. Tiada sesiapa yang ada. Siapakah yang buka pintu wad tadi? Abu menghindarkan saja tanda tanya yang bermain di mindanya. Dia hanya beranggapan mungkin ada yang buka jergah dalam wad dan beredar pergi. Abu pun naik ke atas katil lalu menuang air putih ke gelas disediakan untuk membasah tegaknya yang kering tandus. Hujung matanya terperasan seperti ada orang di sudut tirai tingkap wad bertentangan katilnya. Abu memusing kepalanya memandang ke arah sudut gelap itu. Kelopak matanya dikecilkan. Siapa tu? Abu nampak samar-samar ada lembaga bentuk mirip seseorang sedang berdiri tercegat. Tiba-tiba, ia bergerak menghampiri Abu. Lembaga itu perlahan-lahan mendekati Abu. Semakin dekat. Semakin dekat. Ya Allah, Wan. Bila kau masuk wad aku? Kau nak surprisekan aku ke? Kau dari mana, Wan? Abu menegur kawan baiknya sejurus melihat wajah Wan. Apabila Wan berada tepat di hujung katilnya, Abu terkejut beruk dan badannya tiba-tiba tersandar di katilnya. Kaku tidak boleh bergerak seperti ada sesuatu yang menghalang dan menekannya melekat di katil. Abu meronta-ronta dan cuba melantunkan suara meminta tolong, tetapi mulutnya terkunci. Wan datang dengan keadaan mengerikan. Dalam ketakutan yang teramat sangat, Abu hanya dapat melihat dan mendengar rintihan Wan yang masih berpakaian baju dan seluar kali terakhir Abu bersamanya sebelum kemalangan berlalu. Baju Wan koyak rabak, penuh serapan darah merah. Kepala Wan terkopak besar, membuat isi otaknya terjelir keluar, meleleh darah pekat di dahi, ke pipi, menitis ke lantai Wan. Wajah Wan pucat lesi serta menakutkan. Tubuhnya tersembul tulang belulang di bahagian dada hingga kakinya juga kelihatan. Isi perutnya terburai pejuntayan ke lutut. Abu rasa tak keruan. Hendak lari tidak berdaya.
Hendak teriak, kotak suaranya dikunci mati. Wan menghampiri Abu sangat dekat. Abu, Abu, tolong aku, Bu. Aku sakit, sempit sangat. Aku disiksa, sakit. Tolong aku, Abu. Suara garau tersekat-sekat. Wan meminta tolong dengan darah pekat. Tidak henti-henti mengalir keluar dari kepalanya yang terkopak. Membuak-buak menitis ke lantai. Membuat Abu menutup rapat kedua-dua kelopak matanya. Abu terkencing kerana ketakutan yang tidak dapat diungkap lagi. Katilnya bergegar kuat akibat Abu menggigil ketakutan. Mujurlah, setiap sejam ada jururawat yang akan melawat pesakit di setiap wad. Jururawat bertugas terus berlari ke katil Abu selepas membuka pintu wad dan melihat Abu meronta-ronta dengan kuat. Jururawat itu cuba menenangkan Abu dengan suntikan cecair penenang yang dosisnya terkawal. Abu disuntik setelah mendapati degupan jantungnya terlampau laju dan membahayakan. Akhirnya, keadaan Abu kembali sedikala dan terkawal. Kelibat lembaga menyerupai arwah Izwan hilang dari pandangan. Abu dipindahkan ke wad biasa dan menjalani rawatan selama 3 minggu lagi sebelum dibenarkan discharge dari hospital. Abu hanya dihantui mimpi-mimpi buruk, didatangi arwah Wan meminta tolong. Doktor mengatakan bahawa itu adalah kesan trauma kemalangan yang berlaku ke atas Abu. Ianya akan pulih dan normal setelah pesakit beralih angin ke tempat yang lebih tenang, jauh dari lokasi atau apa saja yang ada kaitan dengan kejadian menimpanya. Abu akhirnya dibenarkan discharge dari hospital setelah kesihatannya beransur pulih. Abu dijemput ayah dan adik lelakinya untuk dibawa pulang ke kampung halaman, di mana maknya sedang menunggu dengan penuh kerisauan anaknya itu. Adakah ianya berakhir setelah Abu menjauhi kisah tragisnya di ibu kota? Atau ia hanya permulaan menakutkan bagi Abu? Nantikan sambungan Khilaf 2. Selagi diberinya kesempatan bagimu dan peluang untuk bertaubat, jangan sesekali kau hindarkan, sebab kita tidak tahu jika itu peluang yang terakhir. Allahu Rabbi. Sekian. Terima kasih. Brother Fai. Peace. No.